Mereka ini memerlukan sebuah masjid dan juga asrama bagi memudahkan perjuangan mereka menyuburkan ilmu Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi Pulau Buih, Pasir Mas, Kelantan ini akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan seperti masjid yang bakal memuatkan 600 jemaah dalam satu-satu masa, 2 unit asrama, kuartus imam, bilal, guru dan pekerja, dan padang terbuka di mana ianya akan menjadi pusat untuk umat Islam beribadah dan beraktiviti. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi Pulau Buih, Pasir Mas, Kelantan sekarang. InsyaAllah, selagi mana sujud dilakukan di atas masjid ini, selagi mana ayat-ayat suci Al-Quran dilafazkan, dan selagi mana ilmu Allah tersebar luas, selagi itulah menderu-deru pahala menanti anda. Berinfaklah sekarang. Masya Allah, para penonton, siapa tak nak pahala yang menderu-deru datang kepada kita kan. Jadi apa kata kita gandakan kekayaan dengan bersedekah. Caranya bagaimana? Kita bersama dengan panel kita yang berada di talian Skype. Saya bersama dengan yang berbahagia Fadil Ustaz Datuk Badli Shah, pendakwah selebriti kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bila dengar suara Datuk tu kan lain macam tak aura dia. Alhamdulillah. Okey, baik. Datuk, kongsikan bersama dengan kami, bersama saya, para penonton. Macam mana agaknya? Betul ke sedekah ni boleh menggandakan lagi kita punya kekayaan, bukanlah mengurangkan kekayaan kita? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, sedekah ini adalah satu keajaiban. Dan saya nak kongsikan bahawa tak ada orang yang miskin kerana sedekah dan tak ada orang yang kaya sebab kedekut. Tidak ada dalam sejarah. Tak pernah kita dengar ada orang habis segala hartanya gara-gara dia terlalu banyak bersedekah. Tidak ada. Bahkan percayalah bahawa dalam Quran Allah Ta'ala menyebut salah satu daripada amalan yang manusia nak lakukan kalau diberi peluang untuk hidup kembali adalah bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Allah Taala cerita dalam surah Munafikun ayat 10, orang-orang yang dah mati ni nanti mereka akan merayu kepada Allah, ya Allah, kasih canlah kami ni hidup kembali. 5 minit pun jadilah. Malaikat tanya, apa sebab kamu nak hidup balik? Kamu nak buat apa? Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Kami nak bersedekah. Sebab itu orang dah mati pun tahu berapa besar fadilatnya bersedekah ini. Jadi kita yang sedang hidup ini, sedang bernyawa ini, kalau ada orang sedang memerlukan bantuan yang sumbangan, maka kita sama-sama bantu. Tak kiralah mereka ni susah kerana faktor kemiskinan ataupun faktor ditimpa musibah banjir dan macam-macam, atau kerana nak belajar, sambung belajar, kita mesti bantu. Apatah lagi kata para ulama, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabi rabbi. Sedekah ini dia boleh memadamkan segala kemurkaan Allah. Itu yang kita kaitkan rezeki jadi murah. Bila Allah sayang kepada kita, sebagaimana Allah sayang kepada makhluk-makhluk haiwannya. Tidak ada haiwan yang mati kebuluran. Burung ke, cacing ke, cicak ke. Semua dapat rezeki daripada Allah kerana kasih sayang Allah. Sebab itu jangan lepaskan peluang untuk kita bersedekah dan menyumbang. Okey, insya-Allah. Jadi Datuk, sedekah ada kaitan dengan rezeki. Macam mana pula kita nak tahu apa tanda-tanda rezeki yang berkat? Insya-Allah. Baik, kita sering mendengar perkataan barakah ataupun tabaruk ini. Ataupun orang Melayu panggil berkat. Dalam Quran pun banyak barakah, tabaraka, barakat, mubarak dan lain-lain. Semuanya membawa satu maksud yang sama, iaitu al-birkah, tempat berkumpulnya air. Air ini kebaikan. Jadi berkatnya adalah benda yang berkumpul padanya kebaikan. Sebagai contoh, kalau orang yang rumah tangganya ada barakah, dia akan bahagia sampai bila-bila. Kalau orang yang memiliki harta yang berkat, hartanya akan membahagiakan dia sampai bila-bila. Sebab itu dalam bahasa mudah, berkat ini campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu orang yang banyak bersedekah, Allah akan bagi dia salah satu perkara yang tidak dimiliki oleh orang moden sekarang ini, iaitu ketenangan jiwa. Itu payah dan nak dapat sekarang. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menafkahkan hartanya waktu malam, waktu siang, secara sembunyi, secara terang-terangan,
falahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka dapat pahala di sisi Tuhan. Dan yang paling syok sekali Tuhan sebut, wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Don't worry, be happy, kata Allah Taala. Surah Al-Baqarah ayat 274. Jadi kita banyakkan sedekah, itulah berkat rupanya, berkat untuk diri kita, ketenangan jiwa, tidur pun lena, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Datuk, kalau kita nak cerita tentang sedekah, sedekah ni ada macam-macam jenis dia. Orang kata senyum pun sedekah juga Datuk. Betul. Jadi betul. agaknya amalan sedekah macam mana ni kita dapatkan ganjaran yang berterusan, pahala yang berlipat kali ganda. Seperti apa? Contoh apa yang dikatakan amalan berterusan tu? Sedekah yang berterusan. Baik, terima kasih atas soalan ini, mustahak sangat. Sebab sedekah ni ada banyak. Kita tolong ibu tunggal, anak yatim, masjid misalnya. Salah satu juga yang baik kalau kita bantu adalah kita membantu anak-anak yang sedang belajar. Itu sebab pagi ini kita nak mengambil kesempatan. Ada berkenaan satu kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi yang sekarang ini sedang sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kita semua. Yang mana kompleks Tahfiz Al-Ayyubi ini diasaskan oleh Cikgu Haji Zulta bin Ayub Daud sejak tahun 2001 lagi di Pulau Buih di Kangkung, Pasir Mas, Kelantan. Jadi mereka nak mendirikan sekali mak tahfiz dengan masjid, dan insya-Allah masjid ini boleh menampung 600 orang jemaah insya-Allah, dan bolehlah memudahkan penduduk setempat untuk melakukan aktiviti agama, menghantar anak-anak mereka belajar. Dan silibus pun kita dah tengok dia menerapkan pembelajaran tahfiz dan juga akademik, dan insya-Allah bergantung kepada dana wakaf, kita jangkakan mak tahfiz ni boleh siap 2 tahun daripada sekarang. Jadi pada peringkat awal, untuk batch yang pertama ini, mereka sasarkan seramai 200 orang pelajar tahfiz sahaja, dan juga terbukalah kepada penduduk setempat ataupun orang luar yang berumur 13 tahun. Jadi alhamdulillah, fasa menambun tanah wakaf bagi mendirikan Masjid Tahfiz Al-Ayyubi sudah pun selesai dan dijangka pembinaannya dalam masa yang terdekat. Jadi kita mengajak seluruh muslimin muslimat, ayo kita bantulah. Benda dah ada asas, cuma nak mencantik dan mempercepatkan lagi je pembinaan. Jadi Datuk, berapa agaknya anggaran dana yang dia perlukan, dan Datuk kongsikan sikit boleh tak gambaran kompleks ni bila dah siap nanti macam mana dia jadi, betapa gahnya nanti kompleks ini? Baik, sasaran dananya adalah 13.7 juta. Memang besarlah dengan tahfiz sekali, dengan masjid sekali. Tapi setakat ni mereka dah kumpul sebanyak RM818,396. Jadi mereka masih lagi memerlukan 12 juta lebih lah untuk nak mencukupkan dana sasaran. Kenapa sasarannya besar? Kerana fasiliti yang akan disediakan begitu lengkap sekali. Bayangkan mereka bina masjid, dalam kompleks ada masjid, ada 2 unit asrama, ada quarters untuk imam, bilal, guru dan juga pekerja, juga ada dewan makan, ada dewan terbuka, ada tandas awam, ada tempat letak kenderaan, ada dataran terbuka, ada padang terbuka. Pendek ceritanya, segala kemudahan yang diperlukan untuk sebuah sekolah dan masjid begitu lengkap sekali. Jadi kalau dah siap nanti, bukan anak-anak saja bermanfaat, orang sekeliling, bahkan kita sendiri kalau datang singgah nak mengadakan aktiviti dan program, insya-Allah memang cantik kawasannya. InsyaAllah. Datuk, macam mana caranya? Bagaimana cara penonton kita dah tak sabar nak terus ni? Pegang handphone dah nak terus type dah ni. Silakan. Baik, bagi yang sedang memegang telefon bimbit, boleh saja petik saja gambar yang tertera di kaca TV sekarang. Iaitu mereka pertama sekali boleh secara umum pada bila-bila masa berhajat dengan transfer pemilihan terus ke dalam akaun pihak Kompleks Masjid Tahfiz, iaitu akaun Maybank, kemudian Bank Islam dan juga RHB Bank. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, boleh saja terus secara online atas talian dengan melayari laman web kami www.danamasjidtahfizalayubi.com. Saya ulang, www.danamasjidtahfizalayubi.com, dan ini merupakan landing page. Maknanya kita akan update setiap minit berapa kutipan terbaru, ke mana dah disalurkan. Jadi begitu telus sekali untuk kutipan dana untuk program ini. Dan yang ketiga, cara yang ketiga, boleh juga membuat sumbangan dengan menghubungi terus kepada pihak yang terlibat, antaranya kepada Haji Zulta bin Ayub Daud dan nombor talian 012-951-9426. Boleh terus saja bertanya kepada beliau tentang apa saja kemusykilan. Ataupun kepada yang ada Facebook, boleh saja melayari Facebook ataupun Instagram pihak masjid, insya-Allah.
InsyaAllah. Dah cukup padat dah infonya. Terima kasih banyak yang berbahagia. Al-Fadhil Ustaz Datuk Badli Shah, pendakwah kita. InsyaAllah Ustaz, semoga dipermudahkan urusannya dan capai target untuk pembinaan kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ini. Terima kasih Ustaz. Kepada anda para penonton, kita nak berehat dulu. Kita akan kembali lagi selepas ni. Mereka ini memerlukan sebuah masjid dan juga asrama bagi memudahkan perjuangan mereka menyuburkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi Pulau Buih, Pasir Mas, Kelantan ini akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan seperti masjid yang bakal memuatkan 600 jemaah dalam satu-satu masa, 2 unit asrama, kuartus imam, bilal, guru dan pekerja, dan padang terbuka di mana ianya akan menjadi pusat untuk umat Islam beribadah dan beraktiviti. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi Pulau Buih, Pasir Mas, Kelantan sekarang. InsyaAllah, selagi mana sujud dilakukan di atas masjid ini, selagi mana ayat-ayat suci Al-Quran dilafazkan, dan selagi mana ilmu Allah tersebar luas, selagi itulah menderu-deru pahala menanti anda. Berinfaklah sekarang.